Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana diizinkan kepada kita untuk meneruskan pengajian kita. Pengajian dipanggil bertalaqi, mengaji kitab, iaitulah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kitab yang membincangkan tentang masalah akhlak, adab dalam kehidupan dan juga dalam perhubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Naskah yang Darussalam ini muka surat 393, bab Kitabu fi zammil bukhli wal hirsi wat tam'i wa zammil mali wa madhihi wa madhil qana'ati was sakha wa nahwi dhalik. Itu bahasa asal dia. Bahasa terjemahan dia ringkasnya, kitab harta benda yang tercela dan terpuji. Jadi ada harta ni alhamdulillah dianya baik, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat, Amr bin al-As, apabila Nabi nak hantar dia pergi berperang. Nabi kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pada kamu kemenangan, dapat ambil harta ghanimah dan sebagainya. Dia jawab, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan kerana ini, kerana nak duduk bersama dengan Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, ni'mal malus salih indar rajulis salih. Sebaik-baik harta itu apabila duduk di tangan orang baik. Jadi harta yang baik duduk di tangan orang baik. Jadi kita haraplah harta yang ada daripada tuan-tuan dan puan-puan itu kena pada tempatnya, insya-Allah. Harta pada zatnya tidaklah tercela. Ia tercela kerana faktor luar yang datang dari manusia, sama ada kerana sifat tamaknya, kira nak ambil je, tak ada keluar, mendapatkannya secara haram, yang kita tak tahu hari ini halal ke haram, yang penting kita dapat, na'udzubillah. Yang ketiga, menahannya dari yang berhak, maknanya tak bayar zakat, tidak bagi derma kepada orang yang memerlukan, ataupun tidak bayar gaji-gaji kepada pekerja-pekerja yang bekerja dengan kita. Membelanjakannya secara tidak betul, dapat harta pergi beli benda-benda yang tidak berfaedah, ataupun menaja benda-benda yang haram, ataupun berbangga-bangga dengannya. Jadi ini di antara sebab harta menjadi tidak baik. Bukan harta itu tak baik, sebab tu. Qala Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Allah nak uji kepada kita dengan perkara yang tersebut. InsyaAllah kalau kita lulus ujian, bermakna harta dan anak kita menjadi aset yang besar kepada kita. Surah Al-Anfal ayat 28. Terdapat dalam Sunan At-Tirmizi bahawa Nabi SAW bersabda, ma zi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadilaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidinih. Ketamakan seorang kepada harta dan kemegahan terhadap agamanya adalah lebih membawa kerusakan dari melepaskan 2 ekor serigala yang lapar ke dalam kandang kambing. Jadi ini bandingan yang cukup berat. Nabi kita serigala yang lapar duduk dalam kandang kambing. Bayangkan, baik ke tak baik dia? Serigala lapar. Yang tak lapar pun makan, yang lapar apa lagi. Tapi Nabi kata ketamakan manusia kepada harta itu dan kedudukan itu lebih bahaya lagi terhadap agamanya daripada kambing dengan serigala tadi. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi. Muhakkik dia kata sanadnya sahih. Ulama salaf amat bimbang terhadap fitnah harta. Apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat kemenangan Islam, patut kita menang, kita suka. Umar sebaliknya pula.
Beliau menangis dan berkata, Allah tidak memberi kemenangan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar. Bukanlah menandakan keburukan kepada kedua-duanya, dan kemenangan yang Allah berikan kepada Umar bukanlah menandakan kebaikan untuk Umar. Maknanya ini dia panggil tawaduk pemimpin. Tidak kata tengok zaman saya berjaya, zaman orang dulu tak berjaya. Itu sikap manusia yang tamakkan kedudukan. Tapi orang tawaduk tidak. Dia kata bukan bermakna Nabi tak dapat buka negara-negara itu, tidak satu kemuliaan. Cuma masa belum sampai. Yahya bin Muaz rahimahullah mengatakan, dirham, yakni duit itu ibarat kala jengking. Sekiranya kamu tidak mengetahui penawarnya, kamu jangan memegangnya, kerana sengaknya berbisa dan boleh membunuh. Dia punya bandingan cantik kan? Jadi kala jengking, kalau kita pandai menawar dia, ada kan baru ni budak yang duduk dengan kala jengking berapa ratus ekor? Tidur bangun kat situ, tak ada apa-apa. Kita kena seekor lari lah. Na'udzubillah. Sebab kita tak tahu penawar. Jadi ditanya, orang tanya dia, Syekh Yahya, apakah dia penawarnya? Jawabnya, ambillah secara halal dan letakkan di tempat yang sepatutnya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita boleh ambil dua cara ni, ambil yang tempat yang halal, letak di tempat yang sepatutnya, maka bolehlah berkawan dengan Scorpion. Maknanya bolehlah kita memiliki, masuk dalam gedung dunia ini. Jadi Yahya berkata lagi, ketika seorang hamba itu mati, dia akan ditimpa dua musibah yang berkait dengan harta, di mana semua makhluk tidak pernah mendengar seumpamanya. Ditanya, apakah dua musibah itu, Syekh? Apa dua musibah? Dia menjawab, semua hartanya akan diambil kembali dan kesemuanya akan dipersoalkan satu persatu. Kalau tengok terjemahan dia macam tak nampak. Yu'khadhu minhu kullu. Mana harta yang kita miliki itu semua jadi hak orang. Tetapi walaupun sudah menjadi hak orang, kita dalam kubur dipersoalkan satu persatu harta itu dari mana. Berat ke tidak? Baru kita terasa nak jadi orang yang zuhud kan. Mana kalau kita kata lepas dah tanggungjawab awak saya. Sekarang ni tanggungjawab orang yang menerima harta tu. Tak apa, kita dalam kubur selesai masalah. Ini tidak, harta kita dah jadi hak orang, tapi kita dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Jadi kita kena fikir banyak-banyaklah, sentiasa berfikir tentang harta yang kita ada, halal ataupun tidak, dan ke mana tempat yang kita nak laburkan, yang kita nak letak dia, supaya bila dipersoalkan di dalam kubur nanti, ada jawapannya, dan dia menjadi penyelamat kita insya-Allah. Itu mukaddimah tentang hakikat harta. Kita berpindah kepada bayanu fi madhil mal, penjelasan tentang harta yang terpuji. Jadi kita cuba nak jadi pemilik harta yang terpuji, insya-Allah. Kami telah jelaskan bahawa harta pada zatnya bukanlah sesuatu yang tercela. Bahkan ia mungkin menjadi suatu perkara yang terpuji kerana menjadi sebab untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia. Jadi kalau tak ada harta, tak berjalan. Kita punya dakwah tak bergerak kan. Allah juga telah menamakannya sebagai satu kebaikan kerana ia menjadi asas untuk meneruskan pembangunan hidup manusia. Allah Ta'ala berfirman pada permulaan surah An-Nisa, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Dan janganlah kamu berikan, yang diserahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta. Harta mereka yang ada dalam jagaan kamu, yang Allah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Jadi bermula daripada harta, berlakulah pembangunan manusia dan juga pembangunan negara. Surah An-Nisa ayat 5. Berkata Syekh Sa'id Ibn al-Musayyib, ada orang baca Musayyib, ada orang baca Musayyab. Bacalah. Jadi dua qiraat situ. Berkata, tiada kebaikan kepada orang yang tidak mahu mengumpul harta secara halal, bagi tujuan mencukupkannya dari meminta-minta kepada manusia lain, menghubungkan silaturahim dan memberikannya kepada siapa yang berhak. Maknanya, kalau kita tengok kepada motivasi Syekh Sa'id Ibn Musayyib ni,
Mana dia tidak puji orang yang tak ada harta. Mana bagi orang yang mampulah, bagi orang yang punya kemampuan, carilah harta. Baru ni saya jumpa satu penasihat syariah dalam sebuah syarikat yang besar. Umur dia sudah 60 lebih dah, tokek dia tu. Tapi dia baru buka satu kilang makanan. Makanan halal. Dia panggil apa ni? Burger dan seumpamanya tu. Jadi bila ustaz dia tanya, Syekh, kita ni berapa umur dah? Dia kata, saya bukan buat untuk saya, tapi nak menyelesaikan fardu kifayah. Sebab makanan orang Islam di negara kita ni masih lagi bergantung dengan orang bukan Islam. Maka, oleh kerana Allah Ta'ala beri kepada saya kepakaran dalam bidang ini, saya buka kilang lagi. Mudah-mudahan anak dia boleh sambung nanti, atau siapa saja boleh sambung tugas ini. Itu satu tugas yang mulia, menyelesaikan masalah fardu kifayah kepada umat. Jadi Sa'id Musayyib betul dia kata di sini. Jadi bukan satu kemuliaan bagi orang itu yang tak mau bekerja secara halal. Berkata Syekh Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, mereka berpendapat kesenangan itu sebagai satu bentuk pertolongan kepada agama. Jadi kita ada harta ni satu pertolongan untuk agama. Banyak benda yang kita boleh buat. Sekarang ni macam-macam kita boleh. Anjur seminar kan, cetak buku, bagi kitab, bagi infak kepada para asatizah, para pendakwah supaya boleh bergerak sana sini. Itu semua termasuk dalam keperlu kepada harta. Wa qala Sufyan rahimahullah berkata, harta di zaman kita ini merupakan senjata bagi orang mukmin. Zaman dia tu, zaman kurun yang keberapa? Kurun yang kedua. Sudah menjadi senjata zaman itu. Zaman kita hari ini lagilah perlu kepada keuangan. Hasilul amri, kesimpulannya, harta umpama ular yang mempunyai racun dan juga penawar. Penawarnya ialah faedah yang diperolehi darinya, sedangkan racun pula ialah gelora dan tipu dayanya. Orang yang mengetahui faedah dan juga tipu daya harta ini, dia akan dapat memelihara diri dari kejahatannya dan menambahkan kebaikannya. Kita kata insya-Allah. Baik. Faedah harta. Tulis kat tepi kita tu, itu faedah harta ada dua faedah. Dia panggil faedah dunia, faedah akhirat. Faedah dunia dari harta benda ialah seperti mana yang telah dimaklumi oleh semua. Semua tahulah kan. Oleh kerana itu mereka sanggup bertindak ganas antara satu sama lain untuk mendapatkannya. Sampai berbunuh-bunuhan, tuduh-menuduh, rompok-merompok sebab apa? Sebab nak ambil harta. Jadi semua orang tahu kepentingan dunia. Dia pun tak nak cakap banyak. Faedah keagamaan pula ialah terbahagi kepada 3 jenis. Kita tengok. Yang pertama, berbelanja untuk diri sendiri. Jadi kalau kita ada harta, kita nak belanja untuk kita, senang. Sama ada dalam bentuk ibadat seperti menunaikan haji dan berjihad, atau untuk memudahkannya dalam melakukan ibadat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain keperluan hidup. Sekiranya semua keperluan ini tiada, hati tidak dapat ditumpukan kepada gerak kerja agama dan ibadat. Duk memikir ya. Sekiranya sesuatu ibadat tidak dapat dilaksanakan, melainkan dengan adanya suatu perkara yang lain, maka perkara itu juga dianggap sebagai ibadat. Maknanya, kita nak ibadat kena ada harta. Nak pergi haji kena ada harta. Nak keluar zakat, bantu orang miskin. Jadi oleh kerana dia tu ibadat, maka kita pergi cari harta juga termasuk dalam ibadat. Alhamdulillah. Oleh itu, mengambil kesenangan dunia dengan kadar yang mencukupi untuk membantu agamanya adalah juga faedah harta dari sudut agama. Namun begitu, tidak termasuk dalam erti kata faedah ini perkara yang diambil secara berlebihan dari keperluannya dan bertujuan untuk berseronok dengannya, kerana ia merupakan aspek duniawi semata-mata. Jadi kita kena pandai seimbangkanlah di antara dunia dengan akhirat. Kategori yang kedua, an-naw'us ats-tsani, harta yang diberikan kepada manusia lain. Yang tadi kita guna untuk kita sendiri. Nak guna untuk orang sendiri. Sampai ada orang marah. Dia kata, ustaz kena bagi nasihat juga. Ada orang tu selalu dia pergi umrah, selalu pergi haji, duit dia banyak. Nak kata macam mana? Dia nak suruh saya larang orang tu pergi haji, ambil duit tu bagi ke dia.
Contohlah kak, maknanya kita beri pada orang miskin. Saya kata, wa ma yudrik, awak tuan tahu ke tidak? Dia pergi haji, dia juga infak. Dia pergi haji mungkin dia habis 100 ribu. Kan? Dia pasuk package, dia tak main package. Yang duduk tepi bukit tu tak ada dia. Jadi, kita tanya dia, awak haji 100 ribu, yang awak nafkah berapa? Mungkin 1 juta. Kita kena tengok keseimbangan. Tapi kalau dia melangsung tak ada nafkah, kan? Haji yang pergi, itu patut dilarang lah. Orang itu termasuk dalam orang yang tidak pandai menguruskan harta. Baik, yang kedua, harta yang diberikan kepada manusia lain, ia mempunyai 4 bahagian. Yang pertama, sedekah. Sedekah, kelebihan bersedekah adalah banyak dan sangat masyhur. Jadi Syekh kita tak mau bincang panjang sini. Sebab tahu lah kau dah kelebihan sedekah, kan? Yang kedua, pemberian kerana maruah. Ada juga ni. Maksudnya, pemberian kepada orang kaya dan kenamaan yang bertemu sebagai hadiah. Bantuan dan seumpamanya. Ini juga termasuk di antara faedah harta dalam hal agama, kerana dengannya seorang memperoleh ramai kenalan dan kawan. Contohnya, kawasan ni nak masuk payah. Awak nak bagi dakwah sini tak boleh. Jadi kita kena bawa hadiah dulu. Pendakwah ke siapa-siapa orang-orang yang kaya-kaya ni bawa hadiah pergi jumpa ketua-ketua di kawasan itu. Nah, mungkin dengan sebab kita biasa dengan dia bagi hadiah, akhir sekali kita bawa ustaz kita, minta izin nak ceramah sekali macam mana? Dia tanya ada tauliah ke tak? Pening juga kita kan. Jadi sekali-sekala cuma kurang-kurangnya ada orang panggil timbang tara, sebab dah sudah ada hadiah itu. Akan timbul pula nanti. Bukankah itu rasuah? Tak, rasuah tu kalau ada kepentingan lain, kepentingan duniawi semata-mata. Tapi kita ini memang nak jaga agama dalam masalah ini. Semalam saya pergi ke satu masjid, kuliah sana. Saya dapat maklumat daripada imam dan juga AJK masjid mengatakan di kawasan dia tu memang menjadi tempat sarang ajaran sesat. Dengan Syiahnya, dengan Qadianinya. Tapi di kawasan itu juga ada masalah juga pendakwahnya juga. Jadi kalau kita tumpukan fokus je kepada ajaran yang sudah disepakati sesat itu, harmoni kawasan itu. Jadi itu masalah. Satu lagi masalah di kawasan itu, dia perceraian yang sangat banyak. Mana 10-3. Mana kalau tahun ni orang kahwin 100, dalam tahun yang sama juga perceraian 30. Tinggi tu darjat perceraian tu. Ini masuk bab harta ni kan nak bincang bab cerai dulu. Saya ingat ini termasuk dalam bab harta juga ni. Salah satu kes yang imam cerita, ini realiti. Tak jadi nak kahwin sebab bapak tu minta supaya cukupkan dulu, dipanggil apa ni? Hantaran. Dia punya mahar RM80 ya kan? 80 ke negeri ni. Mana nak kahwin sini, saya kahwin Kelantan. 80. 300 sekarang ni. 300 4 kali kahwin pun boleh. Siapa dia susah kan? Tapi yang masalah hantaran tu, siapa nak 30,000? Tak cukup 30, jangan dekat. Dia tak akan saing borang. Allahu Akbar. Ini dunia punya pasal. Ini sudah masuk keduniaan dalam isu perkahwinan. Jadi orang macam ni pun kena bagi duit jugalah. Biar selesai masalah ni. Baik. Itu yang pertama, kita beri duit di atas dasar apa? Al-muru'ah, sebab kita nak ambil orang-orang ni supaya menyokong dakwah dan sebagainya. Yang ketiga, dia panggil al-wiqayah. Wiqayah maknanya nak menjaga kehormatan diri kita. Seperti memberi harta untuk menutup mulut penyair dan pengutuk yang mengutuknya. Memang zaman dulu macam tu. Menghentikan kata-kata orang yang bodoh. Mematahkan hujah mereka serta untuk menghalang kejahatan yang mereka lakukan. Ini mempunyai faedah dalam ajaran Islam. Jadi ada satu cerita, orang cerita ada seorang penyair ini, dia pergi kutuk Imam Abu Hanifah. Dia kata, kita dulu duduk dalam keadaan aman, damai, duduk baca Quran, baca hadis, sehinggalah datang kias yang dibawa oleh Abu Hanifah. Jadi dia marah Abu Hanifah ni banyak menggunakan kias. Dia kutuk. Jadi katanya sampai cerita ni kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata tak apa, ambil sikit duit ni, satu uncang, bagi dia. Bila dia dapat duit ni, esok keluar syair baru pula. Dia kata kita dulu berkelahi tak tentu hala,
sehinggalah datang kepada kita qiyas yang sahih. Jadi siapa nak ambil qiyas yang sahih, maka ambillah qiyas Imam Abu Hanifah. Dia boleh tukar satu tajuk sebab satu uncang duit sudah sampai. Jadi hari ini pun sama juga. Kadang-kadang penulis blogger apa benda dia panggil ni, oh kalau tak bayar duit dia tulis macam-macam, bongkar sana bongkar sini tak. Bayar juga sikit. Ada kalanya harta tu terpaksa dibayar untuk penulis-penulis upahan ni supaya jadi rupa bukan zaman sekarang sajalah blogger upahan ni, zaman dulu pun sudah ada. Zaman Abu Hanifah pun sudah kutuk dah. Jadi bila dapat duit tu, jadi dia kata siapa nak ambil qiyas yang betul, qiyas yang dibawa oleh Abu Hanifah. Menarik. Ada dalam syair itu sudah disebut. Allahu akbar. Jadi kita hari ni pun kena cari lah penulis-penulis yang hebat-hebat ni, yang foto-foto video yang pandai-pandai ni, bagi dia duit banyak-banyak. Potong video saya. Baru dia punya naik taraf kan. Tapi kalau dia potong tak cukup tajuk, rusak binasa kita. Baiklah. Itu di antara sebab berlakunya hadis palsu. Kan salah satu daripada cerita hadis palsu ni, apabila orang ni bawa hadis palsu pergi puji khalifah, dia bagi duit. Itu salah sebab merusakkan agama. Yang ini tak ada masalah, kita nak menutup mulut orang yang bodoh saja. Jadi diriwayatkan daripada hadis, ma waqar rajulu min 'irdihi fa huwa sadaqah. Apa yang digunakan oleh seorang untuk menyelamatkan maruah dirinya adalah dianggap sedekah. Hadis ini riwayat Al-Hakim, Abu Ya'la dan lain-lainnya, kata muhaqqiq sanadnya dhaif. Sanad dia dhaif. Jadi bolehlah kalau kita nak tengok realiti memang begitu. Orang-orang yang suka duk kutuk kita ni, patutnya kalau orang kutuk kita kuat, orang tu banyak kita hantar bagi duit dengan dia. Ni tidak ni, bila orang kutuk kita sekali, gugur dalam senarai jemputan. Itu masalah kita tak? Gugur dalam senarai jemputan. Tak boleh jemput dah dia ni sebab kutuk kita. Sekali ya dia kutuk je. Nak buat kenduri ke apa benda, tak ada dalam senarai. Allahu akbar. Dalam grup pun sudah di left. Sekali kena kutuk berat. Berat. Jadi kita tak boleh. Orang-orang macam ni patut didekati dan diberi banyak benda. Orang ni kalau dia jumpa dengan kita, dia dapat sekali dia jumpa, sekali dapat, agak-agak nak kutuk lagi tak? Tak kutuk dah. Dia akan tukar macam cerita Abu Hanifah tadi pula. Dia bawa syair lain pula. Kalau nak mari dalam kampung ni, kena jumpa Datuk dulu. Sebab Datuk ni lah orang yang paling, dulu kutuk. Sekarang ni baik dah. Allahu akbar. Dalam kitab yang saya baca semalam, tajuk dia, seorang itu mendapat faedah daripada lawan lebih banyak daripada kawan. Boleh faham ke tak ceritanya? Maknanya kalau kawan kita sekadar dia puji gitu ya, okey, tak ada apa-apa. Malaikat nak tulis pun payah tu. Okey. Tapi kalau kita sebut nama kita dekat lawan kita, dia cincang lumat. Begini cincang dah. Sekali dengan blender sekali. Jadi lagi banyak dia kutuk kita, kutukan itu kutukan fitnah. Lagi besar kita dapat faedah sebab pahala dia semua mengalir ke kita online masuk dalam akaun kita. Faedah ke tidak? Lagi banyak orang kutuk kita, lagi banyak hadiah diberi. Sebab itulah kesenangan hidup yang kita dapat. Kita tak payah buat pahala apa-apa, dia tolong bagi yang kita. Ni dak ni. Sekali dia dengar ya, orang kata kita habis. Istihar perang dunia ketiga terusnya. Baik. Ini kerana dengan pemberian tersebut dia boleh menghalang orang yang ingin mengumpat dari dosa mengumpat. Jadi sekurangnya kita tutup mulut dia daripada mengumpat kita. Serta menghindari percakapan yang boleh membawa kepada perbalahan, dendam dan melampaui batas. Jelas perbincangan ini kan? Nampak? Faedah dia. Faedah yang keempat, pemberian sebagai upah khidmat yang diberikan. Ini hak lah. Kita baik suruh orang buat kerja, suruh orang macam-macam. Kerja-kerja yang memerlukan banyak perkara untuk dilakukan. Sekiranya dilakukan sendiri, pasti masanya akan banyak terbuang. Ini menjadikan dia terlalu sibuk dan sukar untuk meluangkan masa bagi melakukan amalan yang lebih penting bagi seorang yang ingin mendidik jiwanya, iaitulah berfikir dan berzikir. Jadi orang yang jiwa kuat ni, kerja dia berfikir dan berzikir. Orang yang tidak berharta tentu terpaksa melakukannya sendiri. Perkara yang boleh diusahakan oleh orang lain dan dengannya maruah kamu akan terjaga adalah menjadi satu kerugian jika kamu usahakannya sendiri. Ini kerana kamu lebih perlu menumpukan perhatian kepada pekerjaan yang tidak mampu diusahakan oleh orang lain, iaitu mencari ilmu, beramal, berzikir dan berfikir. Jadi selesai masalah kita. Hari ini kalau kita nak buat kerja rumah,
nak masak nasi untuk makan tengah hari, daripada pukul berapa lagi? Pukul 10 dah. 10.30 dah masuk dah. Sampai sudah makan pukul 2. Allah letih dah. Jadi nak pergi kuliah pun tak boleh. Tak ada masalah apa-apa dah. Bang, hari ni oleh Hana ada kuliah, kita pergi je kuliah. Masa nak balik, sebungkus orang nasi. Banyak shortcut tu. Nasi bungkus pula tu, tak kena basuh pinggan pun. Allah agak. Jadi kuliah petang boleh pergi pula tak? Boleh pula. Cuma takutnya kuliah pun tak pergi, masak pun tak pergi, lipat kain pun tidak. Ni isteri apa lagu ni? Baik, kita berpindah kepada An-Naw'us Tali. Yang ke tadi di bawah kategori tadi. Di bawah kategori beri harta kepada orang itu 4 perkara, kan? Beri kerana sedekah, beri kerana maruah, beri kerana nak menjaga maruah diri, beri kerana pemberian upah. Kategori yang ketiga, di dalam kategori sedekah tadi, dia kata ada 3 pemberian am, iaitu tidak kepada individu tertentu. Hasilnya akan memberikan kepada kebaikan kepada umum, seperti membina masjid. Kita buat masjid ni umum. Membina jambatan dan harta wakaf yang kekal. Contohnya kita dengar Abu Anah tengah buat bangunan untuk pondok orang tua-tua. Kita bagi, itu termasuk. Ini semua adalah harta yang berfaedah dalam konteks agama, di samping sifat-sifat segera yang diperolehi, seperti bebasnya dia dari sifat meminta-minta dan kehinaan kefakiran. Dia juga akan dimuliakan kerana hatinya penuh dengan sifat yang mulia dan dihormati. Jadi orang-orang yang dapat faedah daripada kita pun terhormat, kan? Dia tak payah minta-minta lagi. Orang yang memberi pun dihormati. Alhamdulillah. Tamaklah kita 3 faedah harta dari sudut agama. Kita berpindah pula kepada manakala bencana dan keburukan harta juga terbahagi kepada 2 bahagian. Iaitulah agama dan dunia. Tadi yang baik, ini faedah buruk. Keburukan dalam agama terbagi kepada 3 jenis. Tengok. Tanda kat tepi kitab tu, itu dipanggil harta yang tak baik, yang buruk. Yang jadi fitnahnya. Dari sudut agama, apa yang bahaya yang perlu diperhatikan? Yang pertama, harta benda yang pada kebiasaannya akan menjerumus manusia ke arah maksiat. Allahu Akbar. Siapa yang merasa berkemampuan untuk membuat maksiat, segala dorongannya akan menuju ke arah melakukan maksiat tersebut. Harta adalah salah satu bentuk kemampuan yang boleh menggerakkan seorang ke arah maksiat. Apabila manusia berputus asa dari melakukan maksiat kerana tidak berharta, tentu hatinya tidak terdorong untuk melakukannya. Jadi orang yang tak ada harta, dia kata saya tak buat maksiat. Memang awak tak boleh buat. Maksiat dalam bab harta lah. Maksiat hati, maksiat lain tu cerita. Siapa-siapa pun boleh buat, kan? Jadi tentu hati tidak terdorong untuk melakukannya. Jalan yang selamat ialah tidak berharta. Jadi maknanya kalaulah dengan sebab harta kita rusak, sekiranya orang yang berkemampuan mengikut telunjuk hawa nafsunya, dia pasti akan musnah. Jika dia bersabar, dia akan menerima tentangan yang hebat kerana terpaksa bersabar, sedangkan dia mampu melaksanakan kemahuannya. Mana nafsu ajak ni, kita kata tak perlu. Ujian semasa senang adalah lebih sukar dari ujian semasa susah. Orang susah dia kena uji, terpaksa dia kena sabar. Tapi ujian yang ada di ujung jari kita ni, tangan kita ni banyak duit, nak buat apa pun boleh. Ini masalah. Jadi kalau kita boleh sabar, boleh bertahankan diri daripada terjebak dengan mungkar, itu satu kemuliaan yang besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya, insya-Allah. Yang kedua, bahaya yang kedua, harta benda yang boleh mendorong hati untuk berseronok dengan perkara-perkara yang diharuskan. Yang tadi hanya haram, tepikan. Yang ni yang harus. Harus ni yang kita duduk guna sekarang ni, kan? Sehingga ia menjadi adat kebiasaannya, di mana dia tidak dapat menahan diri dari melakukannya. Boleh jadi akan sampai ke satu tahap dia tidak dapat lagi melakukannya kecuali dengan pendapatan yang berbentuk syubhat. Mula-mula harus, tak cukup ni. Akhir sekali orang mari jual skim apa pun, masuklah korang. Skim ni haram ke? Kalau haram kita tak ambil dah, sebab kita orang baik. Tapi masalahnya yang mari jual skim cepat kaya ni, yang ada kopiah atas kepala.
yang pergi haji setiap tahun. Takkan tak percaya. Saya bila mari orang tanya tentang pelaburan di Mekah, pelaburan di Madinah, payah nak jawab. Dia kata yang bawa ni jubah-jubah belaka ni. Jubah comel-comel ni nak. Nak kata macam mana? Serba atas bau lagi, atas kepala lagi. Macam mana kita nak tahan diri daripada tergoda dengan dia? Ini dia panggil ini syubhat. Sebab kalau kita tengok ahlung lagi, berambak dengan kita kan. Tapi kalau mari dalam keadaan sedemikian, kita yang tak ada base pengajian tentang ilmu muamalah, sukar. Jadi akan pergi. Banyak duit tahu boleh. Ada seorang tu saya tak nak cerita, tak nak namakan saham cepat kaya dia masuk. Dia tunjuk cek dengan saya, banyak RM10,000. Setiap bulan dapat RM30,000. Nak masuk. Ni kaya-kaya belaka ni. Kalau saya jadi panel syariah, rasa ramai boleh juta hari ni dapat. Tapi nampaklah benda tu tidak halal. Cuma bila cara nak membersihkan, saya kata cukup je modal awak masuk 200-300 ribu tu, stop, yang lebih tu bagi kepada tempat awam. Kita buat jalan raya, buat tandas dan sebagainya. Memang tidak patuh syariah. Tidak ada panel syariah. Bukan tak patuh, tak ada panel yang menguruskan syariah. Tak bincang pun. Ini. Di samping itu, dia juga akan diresapi penyakit mengampu dan munafik. Na'udzubillah. Ini kerana siapa yang banyak hartanya pasti akan bergaul dan berdampingan dengan orang ramai, dan apabila berdampingan sebegini, tentu dia tidak akan terlepas dari sikap hipokrit, permusuhan, hasad dan mengumpat. Kesemua ini disebabkan dorongan dan hajatnya untuk menambahkan harta dan kekayaan. Puncanya duduk di tempat yang tersebut. Kategori yang ketiga, keburukan yang melibatkan semua manusia. Ini ingat ni. Yang kedua tadi tu pun mungkin sukar dah untuk nak kita tepiskan. Yang ketiga ini terlibat dengan semua manusia, iaitu harta benda yang mungkin akan melalaikannya dari mengingati Allah. Inilah penyakit yang parah. Tunjang kepada seluruh ibadat ialah mengingati Allah, memikirkan kebesaran dan keagungannya. Ia tidak dapat dilakukan kecuali dengan hati yang lapang. Jadi kalau hati duk memikir kepada harta, boleh ibadat ke tak boleh ibadat kita? Tak boleh nak tumpukan kepada ibadat. Ibadat juga tapi dalam suasana yang tidak selesa. Pengusaha ladang akan menghabiskan masanya pada waktu pagi dan petang dengan memikirkan hal perbalahan antara peladang. Aduh, mikir ke mana ni. Pagi ni satu cerita baru. Saya belum jumpa lagi cerita ni. Iaitulah perbalahan antara makcik yang tanam pokok bunga dengan pengusaha yang pelihara kelulut. Tahu kelulut? Kelulut ni kan ada madu kelulut tu. Dia tidak lepas dia kelulut. Jadi makcik ni marah kepada pengusaha kelulut sebab bila dia lepas kelulut dia mari makan, mari isap bunga ni. Sampai bunga tu jadi kecut. Tak cukup zat bunga tu telah diambil oleh kelulut. Jadi dia tanya saya, apa pandangan Ustaz? Saya kata, tak boleh lah. Macam kita tanam sayur, ada orang lepas kambing ni masuk dalam sayur kita, boleh tak boleh? Dia kata ini bunga pun sama juga. Orang nak bunga, nak tengok bunga yang segar, yang sihat. Kalau bunga dah kecut diisak oleh kelulut, apalah tinggal lagi? Kelahi. Jadi saya kata, pengusaha kelulut itu kena selesaikan masalah tadi. Dia bawa raga ke, kan? Pergi tudung. Waktu dia nak lepas kelulut pukul berapa? Pukul 8 pagi hingga 4 petang, dia kena bawa alat ni pergi letak bagi kat makcik tu, tutup. Supaya menyelesaikan masalah. Pak yang atas tu, hak pemberian harta terbagi. Bagi siapa? Ke makcik tu lah yang nak bayar pampasan. Ganti rugi. Kalau dia terima? Kalau dia terima boleh. Tapi masalahnya saat ni dia kecut habis dah pokok dia tu. Matlamat dia tanam pokok tu sudah. Tapi mungkin kalau kita bayar ganti rugi pampasan pokok bunga dia, mungkin dia tanam pokok banyak lagi dah. Untuk kelulut tu mari isak dia madu. Satu pokok contohlah kita kata RM2 ke RM3 sepagi, boleh juga. Dapat hasil bersama, kan? Tuan-tuan kena ingat, 1 kilo madu lebah ni. Lebah ni terpaksa kena mencari bunga hampir 1 juta nak dapat sekilo tu. Punya habis pokok dia merayak dalam dunia ini. Sekilo kita dapat. Allahu Akbar. Nanti kita tadabbur suratul Nahli. Sangat menarik.
Sangat menarik kitab itu, ayat surah itu. Baik, di sini apa jadi? Makin parah dia. Orang yang pengusaha ladang, tengok. Pagi-pagi lagi. Dah telefon dia bincang masalah keluluk dia. Itu pengusaha ladang keluluk baru tu. Yang usaha ladang-ladang lain pula, lembu masuk dalam ladang dia lah, kambing masuk. Oi, panjang cerita. Allah, tu ngaduk solat pun mikir. Pintu tutup dah tadi. Kan masuk lembu kan? Ha. Oh, kosong tak kosong. Marah pula imam, panjang pula baca. Jadi habis orang kena atas dunia ni. Baik. Penilaian prestasi kerja mereka dan pengkhianatan yang mereka lakukan, duduk sibuk dengan tu. Dia juga akan berfikir berkenaan saingan sekutu-sekutunya dalam hal sempadan ladang dan juga punca air. Dia juga akan sibuk memikirkan petugas-petugas kerajaan yang datang untuk mengutik cukai dan sewa tanah ataupun denda kerana cuai dalam memakmurkan tanah tersebut. Begitulah seterusnya. Maknanya, banyak berfikir. Ahli perniagaan pula sentiasa berfikir pagi dan petang berkenaan perkhidmatan dan kecuaian rakan kongsinya serta yang menghilangkan harta bendanya. Ahli bisnes, cara dia. Begitulah juga pada harta-harta yang lain, sehingga pemilik harta yang mengumpul untuk menjaga hartanya dan bimbang terhadapnya, mereka yang sekadar kais pagi dan makan pagi, dan kais petang makan petang akan terselamat dari semua bencana ini. Kita katanya. Tapi yang duduk kais itu pun sama juga. Saya ingat waktu banjir baru ni. Kan orang duduk dalam kemah kan? Duduk dalam kemah tepi jalan. Sebab bila mari pokok NGO nak bagi bantuan ni, tengok kemah dia bagi. Jadi ada yang rumah di dalam sikit. Dalam sikit. Kalau dia pasang kemah, orang tak akan pergi. Mana nak pergi jauh. Dia angkat kemah dia, waktu siang hari, duduk tepi jalan ni. Dihalau oleh tuan kemah sebelah dia. Itu dia kata, ini kawasan kita. Awak pergi duduk tunggu dalam dia. Dia kata, dalam siapa nak hantar berah dengan saya? Oh, tengok. Sama-sama. Bukan sekat ahli bisnes, ahli banjir pun masalah juga. Ini masalah kita. Kelahi. Saya pergi, orang kampung tu report. Dia kata, ustaz bagilah nasihat macam nak buat ni. Kelahi ni. Kumpulan ni kelahi. Sebab, mari pasang kemah dekat kemah dia. Kata tak rugi. NGO yang mari tu satu lori, satu highlight kereta. Jadi kalau dia bagi beras sini, awak dapat juga, dia pun dapat juga. Apa salahnya? Masing-masing mencari rezeki yang dihantar oleh Allah Ta'ala melalui air ke kita. Tapi kelahi. Allahu Akbar. Yang duk apa ni bertumbuk waktu nak berebut bazar Ramadan tu cerita lain pula kan. Aduh, banyak cerita Kita baca yang ada sinilah, tak usah ulas. Ini berlainan dengan bencana yang menimpa pemilik harta di mana mereka sentiasa bimbang, sedih, gelisah, panik dan letih. Oleh itu penawar bagi harta ialah mengambilnya sekadar mencukupi. Selebihnya hendaklah diberikan sebagai sedekah untuk amal kebajikan. Selain dari itu, semuanya adalah racun dan bencana yang akan merosakkan dirinya sendiri. Jadi, kita tahu dah benda itu racun, hati-hatilah dia daripada perkara yang tersebut. Kita berpindah pula kepada tajuk Bayanu Zammil Hirsi wa Tama'. Penjelasan tentang celaan terhadap sifat rakus dan tamak. Dan pujian kepada sifat Al-Qana'ah. Al-Qana'ah itu bahasa Arab. Bahasa terjemahan dia kata apa? Al-Qana'ah itu rasa berpada. Tidak tamak dengan apa yang sudah ada itu memadai. Itu dia panggil Qana'ah. Miskin adalah sifat terpuji. Apabila si miskin berpada dan redha dengan kemiskinannya itu. Iaitu Al-Qana'ah. Miskin ni dia tak kata fakir. Pasal tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut pemilik kapal yang dinaik oleh Khidir dengan Nabi Musa, milik siapa tu? Fakanat li masakin, bagi orang miskin. Jadi kata kalau fakir tu teruk sangat, tak ada harta langsung. Jadi orang miskin ni macam kita lah, macam saya, bukan macam tuan-tuan ni. Itu dia panggil taraf orang miskin. Orang miskin ni masih ada lagi hartanya, kereta dia ada, rumah dia ada, tapi kecil-kecil lah. Itu dia panggil orang miskin. Tapi orang fakir terlalu teruk lah orang fakir tu. Di atas lagi darjat dia. Pasal tu dia bezakan fakir dan miskin. Ada perbezaan. Jadi si miskin yang berqanaah dengan apa yang ada itu dipuji. Tidak mempunyai perasaan tamak terhadap harta orang lain, tidak memandang apa yang mereka miliki, dan tidak gelojoh untuk mencari harta tanpa menghiraukan apa cara sekalipun.
Dan dia tidak akan dapat melakukannya kecuali berpada dengan makanan dan pakaian sekadar yang diperlukan. Mana orang miskin yang baik jiwanya, baik nafsunya, tidak tamak. Itu yang baik. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Nah, ini menarik. Hadis ini tanda sini, tulis besar-besar. Dia kata qad aflaha, berjayalah, bertuahlah orang yang patuh. Orang yang masuk Islam, patuh, diberikan rezeki secukupnya dan bersifat qanaah, berpada dengan apa yang diberikan oleh Allah Taala. Maksud berpada di sini bukan tak pergi kerja. Maknanya tidak tamak. Kita dapat setakat tu, alhamdulillah. Sebab kalau kita tamak setara mana pun, rezeki kita bertambah ke tak bertambah? Tak bertambah dah. Tapi kena cuba dulu. Cuba dulu. Kata, aku ni pakai tunggu sini, tak jadi. Lah, itu tidak. Itu tidak nama tawakal. Itu nama tawakul. Menyerah kalah, orang panggil. Yang kita nak bertawakal. Mana kita mula dulu dengan kepakaran yang kita ada. Kalau tak jadi, maknanya itu bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita. Diceritakan bahawa Nabi Sulaiman bin Daud berkata, kami telah merasai pelbagai gaya kehidupan, sama ada yang senang ataupun yang susah. Lalu kami dapati bahawa kehidupan yang berpada dengan kadar minima sudah mencukupi. Jadi kalau riwayat ini betul daripada Sulaiman, Sulaiman ni raja. Nabi dan raja. Maknanya dia pun nak qanaah juga. Kalau nak kira cukuplah dia tu apa dia nak dengan anginnya, dengan jinnya, bala tentera dia kan, hebat belaka. Kita yang ada petugas-petugas daripada Bangladesh ni pun rasa dah bangga dah. Ha. Nah, Nabi Sulaiman ada jin, bukan main-main. Tapi qanaah dia. Dalam hadis lain pula diriwayatkan al-qanaatu malun la yanfad. Sifat qanaah itu adalah harta yang tidak habis. Sifat qanaah. Dalam kata-kata biasa, kalau orang belajar sekolah Arab, dia panggil al-qanaatu kanzun la yafna. Itu kata-kata ulama. Qanaah itu satu gedung yang dimiliki tak akan habis, tak akan rusak. Sebab bila kita ada sifat ini, kita tak ada sifat hasad pada orang. Hadis ini riwayat At-Tabarani dan Abu Syekh Muhakkik dia kata sanadnya dhaif, sifat qanaah tadi. Abu Hazim, seorang ulama, apa dia kata? 3 ciri sesiapa yang memilikinya bermakna sempurnalah akalnya. Tanda baik ni. Kita nak tengok kita nak ada akal ke tidak. Yang pertama, iaitulah orang yang mengenali dirinya. Dia kenal siapa dia, kita. Yang kedua, menjaga lidahnya. Dan yang ketiga, berpada dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Ini kalau kita dapat 3 ni, yang pertama tadi, kita kenal diri kita siapa. Jadi bila kita tahu kita siapa, kita sifat tawaduk lah kita. Jangan duduk bangga, jangan duduk rasa hebat kan. Cuma jangan terjebak dengan cerita Johor tu. Dengarkan cerita orang Johor yang tak nak solat tu. Sebut Johor, marah orang pula ni. Dia telefon dengan saya, dia kata, Ustaz, saya dulu solat, sekarang tak solat. Ingat cerita tu kan. Saya kata, kenapa? Sebab dia jumpa guru mursyid di Johor, menceritakan kepada dia, siapa dia belum kenal diri dia, mana dia belum kenal Tuhan. Dia baca hadis palsu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau baca hadis tu, punah kita ni. Mengenali di sini bukan makna cerita hadis palsu tu. Mengenali di sini dengan makna kita tahu siapa kita. Kita tahu kita ni. Mari daripada mana kita? Daripada buluh betung. Mari daripada monyet sebagaimana dikata oleh Darwin. Tak. Darwin dia seorang dia yang monyetnya orang lain tidak. Jadi kita mari daripada air mani. Mari daripada asal manusia yang lemah, yang mana kita kenal diri. Itu makna kenal diri. Maknanya bila kita kenal diri, kita insaf. Kenapa kita nak bangga diri? Kenapa kita nak sombong? Kenapa kita nak takabur? Kita ni sama aja, kan? Itu maksud kenal diri. Yang kedua, menjaga lidah. Maknanya lidah kita ni tak keluar kecuali yang terbaik. Tadi saya baca satu cerita, seorang ulama dia cerita, dia kata, aku telah bersahabat dengan seorang bernama Abdullah bin Aun. Tulis, Abdullah bin Aun. Nanti cari dalam internet siapa dia, peribadi ni. Dia kata, aku bersahabat dengan Ibnu Aun 24 tahun. Bukan 24 hari. 24 tahun aku bersahabat dengan dia.
aku tak pernah lagi dengar perkataan yang malaikat boleh tulis dosa ke atasnya. Tak dengar perkataan yang malaikat boleh tulis dosa atas dia. Maknanya dia tak pernah keluar perkataan yang tak baik. Kecuali nasihat. Zikir, itu saja yang ada di mulut dia. Allahu Akbar. Kita ni tak sampai 24 jam. Ya, kawan dia tahu lalu. Oh, mulut dia ni Masya Allah. Lebih pada laser lagi. Yang lebih pada laser lagi tajam tu apa benda? Gergaji terus. Gaji terus. Ini masalah. Jadi tiga, siapa dia? Kemudian yang ketiga, apa Abu Hazim kata tadi? Berpada dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Sebahagian cendekiawan, ulama dipanggil hukama dalam bahasa Arab, kata sering menyebut, kamu adalah pemilik mahkota kemuliaan selagi mana kamu bersikap berpada dengan apa yang dimiliki. Jadi kalau kita ni tidak tamak, maka kita telah memiliki apa dia ni? Kemuliaan. Sifat gelojoh dan rakus adalah dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana dalam sabdanya, ayuhan nas ijmalu fit talab fa innahu laysa li'abdin illa ma kutibalah. Wahai sekalian manusia, perelokkanlah cara pencarian rezekimu, kerana sungguhnya seorang hamba itu hanya akan memperolehi apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, diriwayat oleh Al-Hakim, kata di muhaqqiq sanadnya sahih. Nabi juga melarang dari sifat tamak dengan sabdanya, ajmi'il yas mimma fi aidinas. Bertindak nekatlah kamu untuk berputus asa dari menginginkan apa yang ada dalam genggaman manusia lain. Saya nak ambil juga hadiah, tak payah. Kita ambil apa yang ada. Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Sebahagian ulama salah berkata, kita ingat kan istilah ulama salah ni? Ulama salah ni ulama yang kurun 300 ke atas tu. Sama ada di kalangan ulama sahabat, ulama tabi'in. Sebab satulah dia kadang-kadang dia tak sebut nama di sini. Qala ba'dus salaf. Dia kata begitu. Maknanya ulama yang awal, macam imam-imam yang besar. Jadi kadang-kadang penukil kata-kata pun tak berani juga nak nisbahkan kata-kata kepada orang, mungkin tak kena. Jadi kalau tak kena, kita kata sebahagian. Siapa? Wallahu a'lam. Kita pun kalau kita tak mampu nak nukilkan, nak nisbahkan kata-kata ini kepada orang, kita kata ada ulama berkata. Lebih selamat kita daripada nisbah kepada orang. Sebahagian ulama salah berkata, sekiranya ditanya kepada sifat tamak. Dia punya dialog yang menarik. Hei tamak, siapakah ayah kamu? Dari mana punca kelahiran kamu? Tamak akan jawab, perasaan syak, yakni tidak berpuas hati terhadap apa yang telah ditentukan. Satu, mana dia tak puas hati dengan Allah Ta'ala tetapkan dia dapat banyak ni. Tanya lagi. Soalan kedua, apakah pekerjaanmu? Apa kerja awak, hei tamak? Dia kata apa? Mencari kehinaan. Ina sebab duk ekor belakang harta ni. Jika ditanya lagi, apakah matlamat kesudahanmu? Dia akan menjawab, terhalang dari mendapat apa-apa kebaikan. Itu dialog dia lah. Maknanya, sebahagian ulama lain pula berkata, tamak boleh menyebabkan seorang pemimpin menjadi hina, manakala berpada pula boleh menyebabkan seorang fakir menjadi mulia. Jadi kalau orang fakir yang tadilah, yang kafaf, yang qanaah, itu baik. Tapi kalau kat fakir duduk minta, duduk menipu orang, itu jadi lagi masalah. Sebab itulah Nabi kita larang 3 golongan yang Allah Ta'ala tak nak tengok pada hari kiamat. Salah satu daripadanya al-ahil al-mutakabbir, orang fakir yang sombong. Sebab tak ada sebab dia nak sombong. Dia fakir, nak sombongnya apa? Orang kaya sombong, menasabah juga. Tak. Tapi yang fakir nak sombong buat apa? Orang panggil kata sombong bodoh. Cuma satu lagi timbul soalan. Ada satu hadis yang Nabi kita berdoa tu, Allahumma ahyini miskinan. Ingat tak? Jadi ada orang tanya, Ustaz, macam mana saya nak baca? Saya ni tak nak miskin. Sedap juga. Takkan Nabi minta miskin. Nabi ajar, Nabi miskin tak apa. Dia tawakal dia tinggi. Tapi kalau kita miskin, tak nak kita. Jadi hadis itu ditafsirkan oleh ulama dengan makna Allahumma ahyini miskinan ay mutawadhi'an. Ya Allah, jadikan aku ini miskin, maknanya tawadhu'. Sebab biasa orang kaya yang sombong, orang miskin ni orang tawadhu'. Jadi kita nak kita bersifat tawadhu', kan? Jangan sombong.
Kita berpindah kepada bayanu ilajil hirsi wat tama'. Ini menarik kita ni. Bila dia cerita masalah-masalah, maka dia akan bagi penawar. Jadi kita tamatkan dengan penawar yang kita dapat ni, insya-Allah. Cara mengatasi penyakit rakus dan tamak serta penawar untuk memiliki sifat al-qanaah, berpada bagaimana? Penawar ini terdiri dari adunan 3 rukun utama. 3 komponen mesti disatukan. Yang pertama sabar, yang kedua ilmu, yang ketiga amal. Kesemuanya pula, 3 ni pula terkandung di dalam 5 perkara. Ingat, dia punya base tapak dia duduk mana? Duduk di 3, kan? Apa tadi? Sabar, ilmu, amal. Daripada 3 ni, dia pecah kepada 5 perkara. Yang pertama, kehidupan berekonomi, dia panggil al-iqtisad fil ma'isyah. Kehidupan berekonomi dan berbelanja secara berhemah. Tidak boros, tidak lebih-lebih sangat, kan? Siapa yang mahu bersifat qanaah, dia hendaklah berusaha sedaya upaya menghalang dirinya dari mendekati pintu-pintu keluar yang banyak untuk mendapatkan rezeki dan mendidik dirinya agar hanya cenderung mendapatkan kadar yang diperlukan saja. Maknanya kita setakat itu yang rezeki kita. Justru dia hendaklah redha dengan apa sahaja makanan yang ada, lauk yang sedikit, baju satu helai. Dengar ni, baju berapa lah? Tak mau nak baca dah. Satu helai, satu almari tak cukup kita, kan? Allahu Akbar. Tuhan bagi rezeki kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur. Balik-balik tengok buku almari itu, sujud syukur dah. Orang nak qanaah ni satu helai, kita satu almari. Itu pun mengamuk lagi. Tak cukup almari ni. Abang beli yang terlalu kecil. Terlalu kecil. Dah sekali pergi Mekah 2 beg beli baju ni. Apalah. Pergi buat umrah ke, pergi buat apa ni? Kadang-kadang letih kita bawa muslimat ni. Setujulah tu. Mana? Baju satu lah. Dan seterusnya komitmen dengannya. Sekiranya dia mempunyai tanggungan, dia hendaklah mentaksirkan kadar yang seumpama itu kepada mereka. Jadi mana orang panggil hidup berhemah lah. Ni bila mari Ramadan ini, dia ada 2 kiraat. Satu dia panggil bazar Ramadan, itu bagi atas. Tapi ada orang baca bagi bawah, jadi bazir Ramadan. Yang betulnya yang mana? Bagi kiraat yang kedua ke kiraat yang pertama? Dia ada 2 kiraat situ. Kiraat yang rajihnya bagi bawah. Bazir Ramadan. Dah, apa tak bazirnya? Beli banyak-banyak. Makannya tidak, kan? Paling tidak pun, petang-petang dekat maghrib dah pergi. Waktu tu waktu mustajab doa. Kita pergi duduk tengok makcik-makcik penjual yang untuk aurat tu macam-macam lagi. Bazir betul. Pahala kita hilang di saat akhir. Allah rugi, tuan-tuan. Di saat akhir jangan keluar rumah. Munajat di rumah atau pergi buka puasa di masjid. Diriwayatkan hadis ma'ala man iqtasada. Ma'ala man iqtasada. Tidak akan fakir orang yang berekonomi, yakni berhemah dalam perbelanjaan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Muhakkik dia kata sanadnya dhaif. Sanad dia dhaif. Dalam hadis lain juga diriwayatkan at-tadbiru nisful aish. Mentadbir maknanya menyusun, atur. Kehidupan itu, perbelanjaan adalah separuh dari kehidupan. Hadis ini juga diriwayat oleh Al-Qudai. Sanad dia juga dhaif. Tandalah hadis dhaif itu dibaca dengan diriwayatkan. Kita belajar ke ilmu hadis ni. Dah. Alhamdulillah setara ni fenomena belajar ilmu hadis cukup tinggi. Saya rasa seronok dan cemas. Dia kata ada cemas juga. Dah, seronoklah orang belajar tapi cemas bila nak amal tu. Itu masalah kita. Amal tu masalah tak? Buat seminar besar-besar, bukan nak beramal, nak kelahi ada. Itu masalah, panjang ceritalah. Buka rahsia kat sini pula masalah. Baik, kita pergi pula dalam hadis lain. Hadis yang menyebut tentang salasu munjiatin. 3 perkara yang menyelamatkan. Tanda. 3 perkara yang menyelamatkan, iaitulah bertakwa kepada Allah, sama ada secara rahsia ketika berseorangan atau secara terang-terangan, iaitulah ketika di khalayak ramai. Kita takut Allah Ta'ala, sama aja. Ada orang, tak ada orang, sama. Tapi kalau ada orang warak, tak ada orang lompat, itu
Itu lain cerita. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqri, bersederhana ketika kaya atau miskin. Bersederhana ketika kaya atau miskin. Yang ketiga, wal adlu fil ridha wal ghadab, bersikap adil ketika marah ataupun redha. Maknanya ketika kita redha, maknanya ketika suka atau ketika kita marah. Nah, ni biasa kalau ketika suka adil lah, ketika marah jangan main. Jadi hadis ni riwayat Al-Bazzar dan lain-lain. Kata di muhakkik, dia kata sanadnya hasan. Hadis ni cantik. Baik, itu yang pertama, berbelanja dengan berhemah, kan? Yang kedua, iza tayassara lahu fil hali ma yakfi. Apabila rezekinya sudah mencukupinya, dia tidak perlu bimbang apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Cukup dah. Membebaskan diri dari panjang angan-angan boleh membantunya dalam perkara ini. Di samping meyakini bahawa rezekinya pasti akan datang dan syaitan itu hanya menjanjikan kefakiran buatnya. Jadi bila kita sudah ada dah, mana harta yang kita cari daripada muda lagi sudah cukup memadai untuk bekalan hari tua, kata orang tak, dengan rumah sewanya, dengan apa-apa, jadi cukuplah belanja. Jadi tak usah duk mikirlah panjang-panjang lagi. Ni lepas pension, mari jumpa ustaz. Saya cerita betul ni. Lepas dia pension bagi ustaz, alhamdulillah saya dah pension. Kita kata alhamdulillah lah, Allah panjangkan umur awak. Lepas pension mana sempatlah untuk kita masuk kelas belajar. Ingat dia bagi daftar duk pondok. Dia kata mari bagi tahu ustaz ni nak ajaklah juga pergi semayang hajat dalam hutan mana tu, dia nak buka kebun. Allah, saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mari nak mengaji, nak ajak kita pergi dalam hutan, nak buka kebun lagi. Weh, kata dia ni tak habis lagi lah. Bahasa itulah dalam hadis Nabi kata lau kana libri adama wadiyan min zahabin labtagha salisan. Kalau manusia ni ada 2 lembah emas, dia nak yang ketiga. Tidak akan penuh mulut anak Adam tu kecuali masuk tanah. Bila masuk tanah? Mati. Nasallallahu salamanya. Jadi kita jangan duk bimbang. Kalau sudah ada cukup, berhenti setakat tu. Habiskan masa dengan ibadah, habiskan masa dengan berzikir, habiskan masa dengan berdakwah, insya-Allah. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, sesungguhnya Ruhul Qudus meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Ruh Al-Qudus, yakni Jibril. Ini salah satu daripada cara, tulis kat tepi buku. Salah satu daripada cara Nabi menerima wahyu. Wahyu yang paling berat sekali, dia mari macam bunyi rocing. Ting, ting, ting. Itu berat. Yang kedua, Jibril datang dengan cara berupa manusia. Macam hadis Jibril itu kan, yang panjang itu, itu senang. Yang ketiga, dia mari dengan cara tadi. Ruhul Qudus telah menghembuskan dalam hatiku. Mana itu cara terima wahyu. Bahawa setiap orang tidak akan mati sehinggalah disempurnakan segala rezeki dan ajalnya. Oleh itu bertakwalah kepada Allah dan perelokkan cara pencarian rezeki kamu. Janganlah kerana lambat beroleh rezeki, kamu mendapatkannya dengan cara membuat maksiat kepada Allah, pergi berjudi, pergi rompok dan sebagainya, pergi menipu. Kerana rezeki yang sebenar di sisi Allah tidak boleh dicapai melainkan dengan mentaatinya. Nah, hadis ini riwayat Al-Hakim, Al-Baghawi dan lain-lainnya, sanadnya sahih. Sanad dia sahih. Maknanya syarat nak dapat rezeki yang betul, yang halal itu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar. Banyak lagi cerita. Hari ni, sehari dua ni banyak cerita. Tadi saya duduk dengan toke kambing. Dia ajak kita kuliah subuh tu siap sembelih kambing. Dia kata apa? Pasal kalau ustaz ingat kambing, kita call lain kali, mari pula. Kata ni dah sebuah ni. Sup kambing pagi, mana ada orang buat. Ya, masjid dia. Sebab rupanya toke kambing tu. Dia kambing ambil daripada Australia. Jadi cara nak dapat, ya Allah Akbar, tuan-tuan, kalau kita nak tengok, memanglah rezeki orang bertakwa, toke dia semaya subuh berjamaah tak tinggal. Jadi dia kata senang je dia punya projek masuk. Tapi kambing dia tak main. Naik lori-lori tak adalah. Dia pakai flight kapal terbang punya. Dia punya hebat, dia punya itu dia punya test standard. Baiklah. Tengok ni. Apabila suatu punca rezeki tertutup untuknya, hatinya tidak perlu gelisah. Kerana dalam satu hadis yang dinyatakan,
Apa hadis lagi kata? Aballahu an yarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah tidak akan memberikan rezeki kepada hamba-Nya yang beriman kecuali melalui jalan yang tidak didugai olehnya. Jadi hadis ni sanadnya lemah. Ada muhakkik kata dhaifun jiddan, sangat lemah ni. Yang pentingnya ada wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu. Jadi sudah ada dalam Quran ayat yang jelas. Walaupun hadis ni tak boleh dipegangi, ada Al-Quran. Baik, cara yang ketiga untuk menyelesaikan masalah harta kita ni, mengetahui bahawa sikap al-qanaah berpada akan memberikan kemuliaan kepadanya kerana ia menjadikannya sentiasa merasa cukup dan tidak meminta-minta. Alhamdulillah, kita kata cukuplah apa yang ada. Berapa kali dah kita tengok akaun kita, kata Alhamdulillah. Itu mana tanda qanaah. Tapi kalau tengok akaun tepuk dahi je, Allahu Akbar, baru ada 3 juta. Baru ada 3 juta, tepuk dahi lagi. Allahu Akbar. Kalau 3 juta tu makan kita mati, hidup balik pun tak habis lagi kan. Tapi itu tanda qanaah. Kalau setakat RM30 dalam akaun tepuk dahi, logik juga, nak mana sabar juga. Nak bayar bil elektrik pun tak lepas tu. Manakala sikap tamak halaba dan rakus pula akan menyebabkan dia menjadi hina. Erti al-qanaah berpada tu apa maksud dia? Tanda ni. Tanda dia punya definisi ni menarik. Ialah sabar dari mengambil perkara syubhat dan lebihan yang tidak diperlukan. Di samping mendapat pahala yang besar di akhirat nanti. Sesiapa yang mengutamakan keinginan nafsunya lebih daripada kemuliaan dirinya, itu berarti akalnya dangkal dan imannya lemah, wal-iyazubillah. Jadi kita ni masuk dalam ni saya mau alik lah, agak-agaknya tak masuk kan. Perkara yang keempat, hendaklah dia banyak berfikir mengenai kemewahan yang ada pada golongan Yahudi Nasrani dan orang yang hina dina dan bodoh. Kemudian dia membandingkan pula dengan kehidupan para nabi, wali dan orang soleh. Mendengar ucapan dan meneliti keadaan mereka yang sebenar, iaitu dia hendaklah memilih sama ada hendak bersama dengan orang-orang yang hina di dunia atau bersama golongan yang terpilih di kalangan makhluk Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok nabi-nabi ni tak kaya, tapi bukanlah miskin melarat, tidak. Tu nabi kita sampai ikat batu di perut tu macam mana? Allah nak ajar sebenarnya, nak didik kita supaya bersikap zuhud, tidak tamak dengan harta. Mana kalau nabi asyik duk makan cek menu yang macam kita ini tak? Allah Akbar. Atas kapal terbang dia bagi menu, saya pun pelik juga bagi menu. Dia nak tanda apa benda je. Menu 2-3 benda tu ya, ada jus, ada tu. Menu juga sebab duduk kat depan. Saya sekarang-kadang ada juga ujian fitnahnya. Penganjur kita letak depan saya. Dia kata ustaz rehat sikit. Depan Asia tak jadi juga. Baik. Balik yang keempat ni. Jadi kita cuba tengok kehidupan para wali min auliyaillah salih macam mana. Jadi kita nak pilih duduk dengan siapa? Perbandingan ini akan mendatangkan rasa sabar dan berpada dengan rezeki yang sedikit. Sekiranya dia hanya menginginkan nikmat makan saja, kita duk mikir nak makan je tak? Ketahuilah bahawa binatang ternak lebih banyak makan darinya. Banding selalu. Tapi kalau kita banding hari ini, binatangnya kita hebat manusia lagi. Kambing, lembu, pukul 6 petang, tuan dia tarik balik dah. Masuk dalam kandang dah. Kita punya manusia, coba jalan kat tepi jalan tu. 24 jam tak tutup restoran. Kenapa kita sudah bertukar mengambil jawatan yang lain daripada jawatan makhluk yang biasa? Ajaib tak ajaib? Ini di antara keajaiban dunia zaman sekarang ni. Patut kedai tu diberi sekat pukul 12 pun saya kira dah besar. Kecuali bulan Ramadan orang nak sahur kan. Ini tidak 24 jam makan apa kat situ. Kalau dekat lebuh raya NRA tak apa. Orang musafir, orang berjalan, dia mengantuk nak berhenti minum, nak mai cawan kat situ dulu kan. Baik. Begitu juga kalau dia hanya mengingini nikmat bersetubuh saja. Ketahuilah bahawa dalam hal ini burung-burung kecil lebih kerap mengawan bersetubuh daripadanya. Lah, banding dengan burung. Allahu Akbar. Kalau dengan kambing berat besar sikit. Maknanya perbandingan yang simple lah kan. Benda lain itu lebih berat daripada itu lagi. Yang kelima, memahami bahawa mengumpul harta-harta yang banyak, yang banyak akan membahayakan diri sendiri
sebagaimana disebut dalam tajuk keburukan harta. Dia hendaklah melihat kepada ganjaran orang fakir, lebih menyempurnakan apabila dia sentiasa melihat orang yang lebih mewah daripadanya dalam hal dunia dan orang yang lebih tinggi daripadanya dalam hal akhirat. Inilah yang disebutkan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang lebih bawah darimu dari sudut apa? Dari sudut dunia. Dan jangan kamu melihat orang yang lebih atas darimu, kerana dengannya kamu tidak memandang hina terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Jadi kalau kita dalam bab dunia, kita tengok orang bawah kita. Maknanya kita ni tengok orang bawah lagi, kan menarik. Oh, dia pun, saya terlebih pada dia dah tu. Tapi dalam bab ibadat, jangan tengok orang bawah. Kena tengok orang atas. Tengok, kita bagi orang tak qamat dah, kan? Ada lagi orang masbuk. Jadi, saya, 1 rakaat je terlepas dah. Dia tu 3 rakaat dah jadi. Esok 4 rakaat kita lepas. Jadi dalam bab ibadat, tak boleh tengok orang bawah, kita kena tengok orang depan kita. Dalam bab hal dunia, tak apa tengok orang bawah. Itu pun tengok keadaan lah. Kalau kita rasa kita mampu untuk bersaing dalam bab perkara-perkara mencari rezeki halal, teruskan. Sebab kita dah bincang di awal tadi, kepentingan ada harta di dalam menyebarkan agama, perlu juga pada harta. Lebih-lebih zaman kita hari ni. Bukan senang. Satu-satu tempat. Cuma janganlah jadikan menyebarkan agama, berdakwah itu sebagai sumber mengauk harta. Itu salah. Saya tak tahulah berapa kali tegur dah. Ada pendakwah-pendakwah ni yang disebut sebagai selebriti dia panggil. Kalau orang nak ajak dia beli surat, tanya lah, berapa mau bayar? Dia panggil ada harga sendiri. Dia punya price market sudah siap. Macam supermarket. Supermarket ni tak satu sen tak cukup, dia tak akan keluarkan resit, kan? Tak boleh bayar. Allahu Akbar. Tunjang segalanya adalah bersabar. Dan pendek angan-angan. Dia juga adalah menyedari bahawa kesabarannya di dunia hanyalah untuk tempoh masa yang amat pendek bagi menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Keadaannya seperti orang sakit yang sabar dengan ubat yang pahit kerana mengharapkan penyakitnya yang sembuh, insya-Allah Ta'ala. Jadi tamatlah perbincangan kita. Kita akan masuk dalam bab faslun fi luzumil qanaati liman faqadal mal. Yang wajib berpada bagi orang yang tidak berharta. Mana orang tak ada harta ni, kalau tak berpada, tak ada faedah juga. Ada faedah ke tidak? Tak ada faedah. Baiklah dia terus berpada daripada tidak berpada. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Ada persoalan ke tidak? Baik, satu iklan iklan kepada satu seminar tentang isu-isu semasa dalam bulan Ramadan. Seminar ini percuma. Ni nak harta ni. Dibuat di Masjid Negara Kuala Lumpur pada 24 hari bulan, tanda tarikh 24 hari bulan 5 ni. Hari kerja tu, bagi orang yang tak kerja boleh pergi, dan bagi orang kerja boleh ambil surat kursus. Mana pelepasan untuk satu hari kursus tu lepas dah. Daripada pergi kursus satu pasal, baik pergi kursus puasa, dan boleh pahala, boleh ilmu. Dia panggil percuma je. Cuma kena daftar dia, takut lebih tempat. Jadi pada 24 hari bulan, dia buat 2 hari. Cuma selok untuk sayanya 24 hari bulan saja, daripada 8.30 pagi sampai pukul 4.30. Kira-kira waktu pejabat. Jadi insya-Allah kita bersama, siapa-siapa yang ada kelapangan lah, boleh pergi ke Masjid Negara pada 24 hari bulan. Yang kalau nak daftar tu, nanti saya bagi iklan dia. Kita letak dekat Facebook, boleh ambil nombor telefon, call dia untuk daftar nama. InsyaAllah. Jadi dia kata, bayaran percuma, makan sendiri. Mana makan sendiri tu, dia tak suak lah. Makanan tu ada, itu maksud makan sendiri. Deh, tutup. Yang ni. Baik,